Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Baik. So jawapannya di sini. Okey, sebelum tu saya ulang balik soalan. Yang saya merahkan ni tadi, bu ni, yang saya garis ni. Kemudian saya tanya, apakah hukum bagi bunyi bu di sini? Alright. So, sahabat-sahabat yang rahmati Allah, semuanya menjawab dengan jawapan mad asli. Baik, alhamdulillah. So betul lah jawapannya mad asli. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kalau dia ada kalau kalau tuan-puan mengikuti pengajian yang dalam, yang lebih mendalam, tuan-tuan dan puan, yang lebih mendalam yang lebih mendalam. Tapi sebenarnya benda ni tak ada apa pun. Saya cuma nak share supaya kita tak terkejut lah. Andai kata tuan-puan masuk dalam pengajian yang lebih mendalam, kalau ada guru-guru kita yang menyebut bu ni ialah mad tamkin, maka jawapannya ialah benar. Bu ni juga mad tamkin sebenarnya. Bu ni mad tamkin. Mungkin ada yang terkejut, ya ke? Mad tamkin bukan ya bersabdu bertemu dengan ya ke? Yes, itu asasnya tuan-tuan dan puan. Kalau ikutkan ada lagi beberapa pecahan. Illalladzi natabu wa. Baik, apa itu mad tamkin? Kalau ikutkan sebenarnya, kalau kita tengok ni, kita faham mad asli lah. Saya bukan kata mad asli salah tuan-puan. Saya nak bagi tahu, seandainya ada yang menyebut di sini mad tamkin, kita jangan terus hentam, salah, kamu salah, ni mad asli. Tidak tuan-puan. Ianya dikira sebagai mad tamkin juga. Dan mad tamkin itu sendiri pun duduk dalam mad asli sendiri. Dia di bawah pecahan mad asli juga. So jangan bimbang lah. Saya cerita ni bukan untuk bagi kita pening, cuma nak bagi tahu bahawa ianya juga disebut sebagai mad tamkin. Dan kalau tuan-puan tanya saya pun, saya akan jawab mad asli je kat sini. Saya tak nak pening korang. Okey? Cuma saya nak cerita, sama-sama kita tahu. Okey? Sama-sama kita dapat pemahaman. Okey? Macam mana kita boleh kata mad tamkin? Apa hujahnya? Baik, sebelum tu kenalah tahu dulu apa itu mad tamkin. Kenalah tahu dulu apa itu mad tamkin. Tamkin ni maksudnya menetapkan. Menetapkan. Jadi para ulama, ada sebahagian para ulama meletakkan istilah tamkin di sini ialah bagi mengelakkan berlakunya idgham. Berlakunya idgham. Nak mengelakkan berlakunya idgham. So sebab tu didatangkan nama tamkin, menetapkan. Okey, baik, sekarang ni persoalan dia nak tetapkan apa? Okey, kita tengok ni tuan-puan. Tuan-tuan dan puan, di sini terdapat huruf waw yang mati dan selepasnya terdapat huruf waw yang hidup. Waw yang mati dan seterusnya ada waw yang hidup. Nampak ni? Ni waw mati. Itu waw mat lah. Dan waw yang hidup. Jadi kebiasaannya huruf yang mati ni, huruf yang sama, okey, bila berlakunya pertemuan huruf yang sama dan huruf pertama itu mati, huruf kedua itu hidup, ianya akan jadi idgham mutamatsilain. Kalau siapa belajar idgham mislain, kan mim mati bertemu mim. Kan idgham mutamatsilain, lam bertemu lam. Kan? Jadi di sini kita takkan berlaku idgham. Takkan berlaku idgham. Macam mana idgham? Illalladzina tabu wa aslahu buwa. Jadi cara bacanya macam mana? Illalladzina tabu wa aslahu. Tidak ada unsur idgham. Makna kata dibaca dengan dua harakat lah, macam tuan-puan selalu baca. Itulah bunyi dia. Jadi sebab itu didatangkan nama tamkin, iaitu menetapkan bunyi waw mad di sini tanpa sebarang perubahan ataupun didatangkan unsur idgham padanya. Boleh faham ni? Okey? Jadi bila kita belajar mad tamkin ni bukanlah terhad hanya pada ya bersabdu bertemu dengan ya mad. Hatta yang kita belajar, tuan-puan yang biasa ikut, tambah yang mereka yang dah ikut kita kan, kelas kita ada belajar mad tamkin sebelum ni. Mad tamkin ni kita faham ya bersabdu baris bawah bertemu dengan ya mad. Hatta apa yang kita faham,
Mat tamkin itu sendiri pun sebenarnya mat asli. Asalnya memang mat asli. Cuma itu adalah istilah yang didatangkan bagi menampakkan ataupun bagi mengelakkan berlakunya bacaan yang mungkin timbul kemusykilan. Jadi sebab itu para ulama mengambil pendekatan meletakkan satu nama yang beza. Padahal dia mat asli je. Macam ni kan? Illal ladzina tabu, mat asli je. Okey, tapi ada sebahagian ulama meletakkan hukum di sini sebagai mat tamkin, iaitu menetapkan apa yang kita nak tetapkan. Bunyi waw mat tu. Tabu wa aslahu, ni pun sama. Wa bayyanu. Nampak ni? Ni. Sebab apa diberi nama tamkin? Menetapkan untuk mengelakkan berlakunya idgham. Dia kepada siapa? Istilah ni kepada kita lah. Supaya kita tak keliru dengan hukum idgham mutamatsilain. Okey? Baca masing-masing. Macam mana tuan puan baca tu, itulah bunyi dia. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Itu sahaja. Boleh faham ni tuan-tuan puan? Mat asli dan mat tabi'i sama. Mat asli dengan tabi'i sama je. Tabi'i ni tabiat. Secara tabiatnya. Maksudnya dalam Quran pun dibaca dan pengucapan orang Arab sendiri di luar daripada Al-Quran pun dibaca dengan tabi'i 2 harakat. Begitulah maksudnya. Tu tabi'i. Asli pun samalah, original. Ibaratnya ada tanda sabdu, tapi kita tak baca lah macam tu. Illal ladzina tabu. Jangan baca illal ladzina tabu. Kan baca sabdu pula. Benda ni takkan berlaku sebenarnya. Kan kalau kita dapat didikan yang baik, didikan yang orang kata apa, yang sempurna, kita faham, kita memang pernah ikut kelas tajwid. Dan okey, sahabat-sahabat kita mungkin ada yang pelik lah sebab saya tak pernah cerita pun benda ni. Sebab benda tu tak ada kepentingan pun. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab pun ada sebahagian kitab je yang menulis tentang perkara ini. Sebab tu mungkin tuan-puan yang sedang mendengar ni ada yang terkejut ataupun macam tak pernah pula belajar sebelum ni. Begitu. Dan mungkin ada yang pernah belajar. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi jawapannya apa? Mat asli. Kalau ada yang sebut mat tamkin pun betul, tak ada masalah. Tapi kita kena fahamlah alasannya apa. Itu sahaja. Pertemuan huruf mat. Okey, contoh waw mat bertemu dengan huruf waw juga. Waw yang hidup. Macam ni kan? Waw mat bertemu dengan waw. Dia dua huruf tu sama. Dia mesti sama. Kalau macam ni waw bertemu dengan fa. So tak ada apa isu lah. Tak ada apa isu, betul? Wa bayyanu. Sudah tentu kita tengok betul mat asli. Cuma ni pun sama juga, kita tengok mat asli. Tapi kita tak, cuma nak mengelakkan. Itu kata tadi, nak mengelakkan. Maka didatangkan unsur maka didatangkan sebutan ataupun istilah tamkin tadi bagi menetapkan bunyi itu tadi bu tanpa sebarang perubahan. Itulah tujuannya. Wallahu ta'ala a'lam.